Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Didoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Tambah-tambah kalau kita tengok kan, hari ini ramai yang juga masih lagi bercuti di setengah kawasan kan. Jadi insyaAllah jadikan masa untuk kita rapatkan ukhuwah sesama dengan ahli keluarga kita. Dan hari ini para penonton sekalian, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita seperti biasalah, kita bawakan topik-topik yang istimewa dan kita tampilkan ahli panel yang berbeza latar belakang. Tujuannya iaitu untuk memberi pencerahan, memberikan kefahaman dalam pelbagai topik yang kami bawakan. Dan hari ini sangat istimewa kerana topik kita ni adalah Haji Mabrur Umrah Maqbul. Macam mana dikatakan mabrur makbul tu kan? Haji dan umrah tu kita selalu dengar dah. Cumanya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksudnya, mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari iaitu kewajipan haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, iaitu tidak memerlukan sesuatu apa pun dari semesta alam. Surah Ali Imran ayat yang ke-97. Baiklah para penonton sekalian, daripada ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa taala ini, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, kerana itulah dibawakan topik pada hari ini, iaitu Haji Mabrur Umrah Maqbul. Dan saya tidak kesorangan, yang mana untuk dapatkan perincian berkaitan dengan ibadah haji dan umrah ini, kita sangat bertuah kerana bersama dengan saya, tak sangkalah orang kampung, orang rumahnya orang kampung teman, tak pernah ditanya pula sebelum ni. Kini bersama dengan kita pada pagi ini ikon meme travel and tours Sendirian Berhad, iaitu Al-Fadhil Ustaz Hafiz Hanifah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah, teman sihat. Alhamdulillah. Patutlah boleh bercakap Perak sebelum ni Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ni kita cerita tentang Haji Mabrur Umrah Maqbul. Dan kita yakinlah ramai juga yang menonton ketika ini sedang bergembira kerana Alhamdulillah telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Duyufur Rahman untuk tahun ini. Saya dengar cerita sahabat-sahabat saya sendiri pun ada yang menerima SMS, menerima email dan pelbagai lagi tahniah diucapkan. Cumanya untuk perbincangan kita hari ini, saya anjurkan kepada anda semua yang menonton untuk kongsikan. Saya ulang, tekan butang dengan izin share untuk ramai lagi dapat manfaat apa yang kita bawakan hari ini. Baiklah, sebagai permulaan perbincangan kita pada pagi ini Ustaz, apakah bezanya antara ibadah haji dan umrah ni, dan apakah itu haji dan umrah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, amma ba'd. Terima kasih kepada dai hadirin yang sentiasa handsome, kacak bergaya. Allah. Alhamdulillah, tak balik kampung ya. 2 minggu lepas. Alhamdulillah. Baik, dan seterusnya kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Apabila kita berbicara tentang ibadah haji dan ibadah umrah, dia adalah satu kefarduan dalam mazhab Syafi'i, wajib dilakukan. Haji sekali sekurang-kurangnya, umrah sekali sekurang-kurangnya. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan lengkapkanlah ibadah haji dan umrah kamu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah adalah dua ibadah yang hampir sama, tetapi haji mempunyai beberapa rukun-rukun tambahan yang mana hanya dilakukan pada bulan haji saja. Tempoh tertentu. Kita boleh katakan bahawa ibadah haji adalah ibadah yang mana kita mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah pada bulan-bulan haji. Ini bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau sekarang kita niat haji, maknanya dia tak jadi. Sebab sekarang ni bulan Syaban, kan? Jadi tak masuk lagi, sabar dulu ya. Jadi kita kena pergi kepada bulan-bulan, 3 bulan tertentu dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
Dan masuklah wukuf Arafah, termasuklah kita ada perkara-perkara wajib yang tambahan daripada umrah seperti merbabit di Muzdalifah, di Mina, melontar jamarat dan sebagainya. Manakala umrah pula adalah ibadah yang mana kita mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah. Mekah Izan. Banyak juga Baitullah sekarang ni. Nampak bentuk Kaabah kat beberapa negara kan. Jangan pergi yang negara yang lain lah. Jadi di Mekah Mukarramah saja dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya pada bila-bila masa. Jadi umrah ni dalam sepanjang tahun kita boleh pergi kan. Sekarang pun dah ramai jemaah kita ke sana. Sesiapa pun jadi ambil peluang untuk kita mengerjakan ibadah umrah dan khususnya ibadah haji melengkapkan rukun Islam kita yang kelima. Baik, terutamanya ada jemaah-jemaah kita yang mengambil kesempatan untuk bulan Ramadan nanti kan, menunaikan umrah dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Baik Ustaz, mungkin di awal ini juga kita nak bawakan sebagai ialah pencerahan kita bersama. Difahamkan Al-Fadhil Ustaz sendiri pun telah kata berkhidmat bersama dengan jemaah haji begitu banyak para penonton sekalian, beberapa kali, 10 kali Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi itu satu perkara yang bagus untuk kita tanyakan juga sebagai pengalaman Ustaz lah. Dalam ibadah haji ini ada berapa jenis haji sebenarnya dan yang mana yang kita terbaik untuk kita pilih Ustaz? Baik, kalau kita lihat ibadah haji ni dia mempunyai tiga. Secara khususnya mempunyai 3 jenis haji. Kalau umrah dia ada satu je. Dia tak ada nak style macam ni tak boleh. Umrah dia tak berat sebab kita tak lama dalam ihram. Betul. Mana kita ke sana, masuk ke Mekah, kita buat tawaf, sa'i, tahlul. Sebab itu tahrimuha an-niyah. Kita diharamkan ketika mula berniat. Wa tahliluha, dan tahlil kita menghalalkan kita kalau sembahyang kita Nabi SAW menyebutkan kita diharamkan kalau sebelum masuk sembahyang kita boleh makan. Betul. Halal minum, tapi masuk saja sembahyang tahrim ketika mana kita mula berniat ataupun mengangkat takbir untuk solat. Wa tahlilu, dan kita menghalalkan ketika mana kita memberi salam. Tetapi ibadah umrah kita tahu bahawa dia ringkas dan sekejap. Betul. Ketika mana masuk sama juga. Sebelum itu kalau solat kita wajib menghadap kiblat. Tapi waktu lain kita boleh menghadap ke mana-mana. Tapi ketika mana kita menunaikan umrah, maka kita perlu menunaikannya dalam keadaan kita menunaikan pergi ke Mekah dengan niatnya, maka kita haram untuk melakukan perkara-perkara larangan ihram yang 13. Ada larangan ihram yang kita tak boleh nak buat sesuka hati tu. Kalau sebelum ni kita boleh pakai minyak wangi Ustaz. Betul. Masuk saja kita dah tak boleh pakai minyak wangi. Tak boleh. Tak boleh pakai, berdosa kalau dengan sengaja dan dikenakan dam. Jadi berbalik kepada haji. Haji ada 3 jenis. Para ulama khilaf di kalangan mereka manakah haji yang terbaik. Imam kita Imam Syafi'i mentarjihkan bahawa haji yang afdal itu adalah haji ifrad. Haji ifrad ni maksudnya apa? Menunaikan haji ke Baitullah dengan niat buat haji saja. Adapun mereka yang buat umrah itu dilakukan selepas haji. Kalau orang yang tak pernah buat haji tak buat umrah kena buat umrah selepas tu. Mana masuk dengan niat haji, labbaika hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu biya lillahi ta'ala. Masuk niat haji saja. Niat satu saja itu saja haji. Manakala kalau kita buat haji yang kedua iaitu tamattu'. Haji tamattu' ni maksudnya bersenang-senangan. Jujur Ustaz, saya 10 haji ni semuanya tamattu'. Bersenang-senangan. Memang masuknya pun bersenang-senangan. Bermaksud macam mana tu? Okey. Ini penting untuk jemaah haji dan ini kita nak imbau kembali ni yang melihat kita ni sama ada bakal jemaah haji ataupun yang akan menunaikan haji tak tahu bila lagi. Sebab kalau daftar haji sekarang dalam muzakarah haji Oktober lepas diputuskan daftar sekarang perginya 2150. Masya Allah. Maknanya mati hidup
mati hidup, saya tak tahu berapa kali mati hidup. Tak tahu lagi panggilan tu bila dapat. Saya sendiri pun Ustaz 2073. Allahu Akbar. Mana umur Ustaz time tu bila? Berapa Ustaz? Wallahu a'lam, hidup kedap lagi. Maknanya dah tua lah Ustaz. Rasa-rasanya surat tu sampai kat kubur kan. Allahu Akbar. Tapi yang memang tuan-puan, kita akan bagi tips. Dia ada tips ni Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Dia ada tips. Nanti saya kongsikan. Kejap lagi. Kejap lagi. Baik, kita nak patah balik. Jadi tamatuk ni, saya ni buat tamatuk sepenuhnya. Masya Allah. Saya memang teringin nak buat ifrat. Sebab ifrat ni, katakanlah dia masuk 1 Zulhijjah. Dia kena jaga sampai habis haji. Haji tu paling cepat pun habis. Maknanya 10-11 Zulhijjah untuk tahlul awal. Lebih kurang 11 hari. Lebih kurang 11 hari. Dia nak jaga 13 serangan ihram. Rambutnya, minyak wanginya, bajunya sentiasa pakai kain yang lelang laki lah. Perempuan okey-okey sikit. Mencabar. Baik itu cabaran tu mendidik dan mengasuh gitu luar biasa. Tapi mereka yang bertugas. Macam saya ini bertugas. Habis kita bertugas, bayangkan kalau kita dalam keadaan ihram sepanjang masa. Kita nak jaga jemaah, kita nak bawa pergi sana, pergi sini. Bukan saja letih, jadi agak menyukarkan. Betul. Jadi Islam itu mudah. Jadi setakat ni saya masih tamatuk bersenang-senang lah. Dan memang majoriti yang menunaikan haji sama ada di Malaysia maupun di mana-mana adalah tamattu'. Walaupun dia bersedang-sedangat, maknanya masuk tu dia buat umrah dulu Ustaz. Masuk pada ni, dia masuk kita sampai awal lah. Macam sekarang ni masuk dah boleh dah niat umrah dulu. Nanti masuk Syawal, Zulkaidah atau Zulhijjah baru masuk dengan niat haji. Mana umrah dulu baru buat haji. Itu yang kedua. Dan dikenakan dam tamattu', iaitulah dam menyembelih binatang korban unta lah. Mesti kena unta pula. Kambing lah. Unta besar sangat. Besar sangat. Unta tu dia dam dia lain macam sikit. Ustaz teringat nasi unta ke? Ya, itu sedap. Dan last Ustaz. Yang ketiga adalah qiran. Sebab itu kita boleh tengok dia punya niat pun dia dua dalam satu. Jadi labbaika hajjan wa umratan. Nawaitul hajja nawaitul hajja wal umrata. Aku berniat haji dan umrah sekali. Itu qiran. Dan sebagian ulama mengatakan qiran adalah haji yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut pandangan yang ramai. Tetapi dalam muzakarah haji kebangsaan kita sudah pastilah kalau menyentuh tentang mazhab Syafi'i kita ifrad. Dia mungkin mencabar, tetapi qiran lebih mencabar. Sebab dia pun kena jaga larangan ihram macam ifrad juga. Jadi 11 hari tu 11 hari lah. Kalau yang datang awal Ustaz, yang datang tu 1 Zulkaidah penerbangan pertama. Tabung haji akan ganilah kan. 1 Zulkaidah kalau dia buat ada jemaah daripada 1 Zulkaidah tapi masuk tu buat pergi masuk Madinah dululah. Jadi beberapa Zulkaidah barulah masuk. Jadi dia gabungkan iaitulah niat haji dan niat umrah. Wallahu a'lam. Itu dia, mungkin tadi telah dipaparkan kepada anda semua di kaca TV ataupun di skrin antara niat-niat yang kita boleh amalkan, kita boleh baca ketika menunaikan mengikut jenis-jenis haji itu. Baiklah Ustaz, insya-Allah kejap lagi kita akan raikan soalan daripada para penonton kita juga. Dan saya sendiri pun ada nak tanya Ustaz tentang kelebihan Duyufur Rahman ni. Insya-Allah kejap lagi boleh Ustaz ya. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, tidak kira di mana sahaja anda menonton ketika ini, terima kasih diucapkan kerana terus menjadi penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Difahamkan ada jemaah ataupun qariah daripada Masjid Bandar Teknologi di Kajang turut menonton pada pagi ini. Bahkan ada juga Masjid Al-Mujtaba yang turut menonton pada pagi ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Dan hari ini para penonton sekalian, kita bawakan topik kita Haji Umrah. Haji Umrah pula dah, Haji Mabrur, Umrah Maqbul. Dan kita sangat bertuah kerana bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Hafiz Hanifah, ikon MIM Travel and Tours Sendirian Berhad. Baik Ustaz, Alhamdulillah, tadi bila Ustaz cerita tentang pengalaman Ustaz dan Ustaz cerita tentang jenis-jenis haji tu, saya yakin yang menonton ketika ini tak sabar nak ke sana. Betul. Dan mungkin di awal ni kita nak raikan soalan daripada Razali Zali ni. Soalan ni pun cantik juga. Ya. Apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh seseorang
yang ingin menunaikan haji atau umrah supaya mereka boleh mendapat haji atau umrah yang mabrur ataupun makbul lah. Yang kedua, bolehkah seorang pendosa pergi ke Mekah untuk menunaikan haji atau umrah, mendapatkan haji dan umrah yang mabrur dan makbul? Sebab ada orang kata kalau dosa banyak, pergi sana tak nampak Kaabah katanya. Allah Akbar. Silakan Ustaz. Allah, terima kasih kepada Encik Razali Zali Ismail, kepada Da'i Hadari yang sentiasa hadarah. Masya Allah. Nama saya agak dalam dunia dia satu nama aja Hadari. Allah yang luar biasa. Banyak dah Ustaz. Ya, okey. Dan seterusnya kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, apakah persiapan dan persediaan kita? Pertama sekali yang paling penting adalah persiapan hati kita. Sebab fizikal kita memang penting. Kita tahu kita nak buat tawaf, sa'i, bahkan ketika Covid Ustaz, kalau mereka yang dalam keadaan ada penyakit tak boleh pergi. Bahkan tahun lepas pun ketat, tabung haji pun terhad. Ya, nak pergi haji pun kalau dia punya ada kesian, kita kadang isteri boleh pergi, suami tak boleh pergi. Dia punya kencing manis lebih sikit, lebih daripada paras-paras tertentu kan. Jadi tak boleh. Tahun ni pun sama juga, ada kiraan-kiraannya, boleh pergi cek lah dengan doktor-doktor dengan tabung haji kita. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, persiapan yang paling penting bukan saja fizikal tapi hati kita. Maknanya kita nak dalam keadaan kena ingat bahawa ini adalah panggilan Allah Ta'ala. Masya Allah. Berbeza sama sekali dengan kita pergi ke London. Kita pergi melawat tempat-tempat yang menarik. Kita berjalan dengan keluarga, kita berseronok-seronokan. Tapi tempat ini disebutkan dalam hadis, la tashuddu rihal illa min thalathil masajid. Tidak diberatkan perjalanan melainkan kita pergi 3 masjid ni dulu. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestin. Di Masjidil Haram 100,000 pahala, Masjid Nabawi 1,000 pahala, Masjidil Aqsa setengah hadis sebut 500, setengah 250. Sebab itu Isra wal Mi'raj singgah Nabi SAW. Kita baru saja minggu lepas menyambut Isra wal Mi'raj. Mana kepentingan ke sana. Mungkin sukar nak ke sana, bukan mudah seperti kita sangka, tapi 2 tempat ni masih mudah. Kita boleh pergilah ambil peluang. Sebab apa? Apabila kita bersedia untuk ke sana, sebab maknanya Allah memanggil kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menyahut panggilanmu ya Allah. Jelas tu. Ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Ya Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Ya Allah, ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Ya Allah, dan bagimu segala pujian. Ya Allah. Maknanya tuan-puan, kita sebenarnya dipanggil oleh Allah. Ada orang dah dapat, I sibuk kerja I ni, ini projek besar, ini berlaku jemaah saya menaikkan haji. Ustaz, saya ni ragu-ragu lah Ustaz, saya dapat naik pangkat ni Ustaz. Kalau saya pergi haji, panggilan haji dah dapat ni Ustaz. Kalau saya pergi, saya tak dapat gaji projek berganda. Bukan projek, naik pangkat, gaji memang berpuluh-puluh lah ribu, ganda-ganda. Macam mana Ustaz? Saya kata, haji ni sekali seumur hidup. Betul. Jangan kita tunggu. Persiapan, apabila Allah dah panggil, maknanya terus. Jangan bimbang tentang rezeki Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebab apabila kita berada depan Kaabah Ustaz, Allah, itulah nikmat yang besar. Air mata boleh mengalir. Apabila kita melihat Kaabah je Ustaz, kenapa air mata saya mengalir? Dekat Malaysia hati saya keras. Sebab tuan-puan, seperti kita berada di kampung halaman. Kita duduk sehari 2 hari macam dah biasa, tahu dah jalan. Sebab apa? Sebab kita rasa seronok. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya masjid pertama yang didirikan di Nabi Bakkah. Bakkah ni maksud baka, menangis. Sebab itu senang kita tengok Kaabah menangis. Allahu Akbar. Itu persiapan. Sebab itu sebelum pergi, niatkan ikhlas. Pergilah. Jemaah saya ni, apabila dia pergi haji Ustaz, bila dia balik, Allah bagi lebih daripada projek dan jawatan yang diberikan sebelum dia dapat tawaran haji. Asalnya yang dirisaukan tu, Allah ganti lagi. Allah ganti lebih lagi Ustaz. Projek yang lebih lagi. Percayalah dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hebatnya apabila kita melebihkan Allah daripada segala-galanya. Sebab itu soalan kita yang kedua, boleh ke seorang pendosa? Jangan bimbang.
Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulama bahas kenapa surah Taubah ni tidak ada bismillah. Masuk tafsir lah pula. Masuk tajuk tafsir sikit lah. Sebab apa tak ada bismillahirrahmanirrahim? Kita tahu sebab ceritanya adalah kebanyakannya pasal peperangan. Betul. Jadi kontradik dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahkan para ulama menyebut surah Anfal dan surah Taubah ni seperti satu surah. Dan itu bismillahnya dia tak ada surah Taubah ni tak ada pemisah. Seolah-olah penyambung. Sebabnya penyambung. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ni adalah sifat Allah yang maha besar. Janganlah kita la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Seperti mana kita ketika kita berada di bumi Arafah, Ustaz. Allah, itulah kemuncak haji. Saya 10 kali itulah boleh saya bawa jemaah Allah. Kita tak tahu bagaimana air ini boleh keluar. Air mata ni Allah Ta'ala dalam hadis qudsi sebut apa? Berkata-kata pada malaikatnya, wahai para malaikatku, aku bangga dengan hamba-hambaku yang datang dari pelosok dunia dalam keadaan syu'than wa ghubran, dalam keadaan kusut masai berdebu. Haji itu sifatnya kusut masai berdebu, Ustaz. Saya ingat 2005 ke 2006 dulu. Waktu tu jadi pembantu guru agama lah. Saya kena jadi imam dekat kita package ni kan. Travel ni kena gila-gila lah. Jadi pagi tu hujan lebat, malam tu sejuk Ustaz dekat Arafah. Sekarang ni panas. Betul. Tahun lepas 50 darjah. Ini sejuk. Jadi pagi tu nak ke tandas beratur Ustaz. Allah. Beraturnya lama. Saya kata Pak Haji saya nak jadi imam, boleh tak? Kata saya pun dah tak tahan Ustaz kan. Semua tak bagi. Akhirnya saya tengok ada satu sudut tu Ustaz, botol mineral penuh Ustaz, tapi airnya fresh orange Ustaz. Ustaz faham tak faham? Orang cari terpaksa buang air dekat botol. Nak buang air pun sukar. Jemaah wanita sampaikan beraturnya 2-3 jam. Ujian cukup besar. Tapi sekarang ni, tahun lepas tengok haji kita dah ditambah. Alhamdulillah. Allah SWT sebut apa? Dalam hadis qudsi ini, aku bangga dengan para malaikatku, mereka ni dalam keadaan syuksan wa gubran, walaupun dosa mereka sebesar gunung ganang, walaupun dosa mereka sebanyak buih di lautan, walaupun dosa hamba-hambaku ini seperti titisan hujan yang turun, nescayakan ku ampunkan segala dosa-dosa hamba-hambaku. Maka keluarlah dari bumi Arafah ini kayaumi waladati ummu, seperti kamu baru dilahirkan oleh ibu-ibu kamu. Inilah kemuncak kepada haji. Saat bila kita menunaikan haji seperti satu kain putih, tidak ada satu pun titik-titik hitam yang ada dalam diri kita Ustaz, seperti kita baru dilahirkan. Sebab itulah bila kita balik haji, kita nak menjaga haji itu yang bersukar, yang susah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan. Jadi jangan bimbang kepada sesiapa juga. Walaupun dosa berapa banyak gunung dosa kita, Allah insya-Allah akan ampunkan dosa kita. Wallahualam. Begitu hebat ganjaran bagi mereka yang dapat menjadi dhuyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah memberikan keampunan total. Para penonton sekalian, itu yang sebenarnya kita kena nampak. Cumanya Ustaz, kadang-kadang ini saya tanya soalan mewakili para penonton di luar sana lah. Waswisu fi sudurin nas, was-was dalam hati manusia ni tinggi benar Ustaz. Kadang-kadang ada yang dijemput, nama naik, tapi orang lain bergembira, dia pula tak berapa gembira. Sebab apa? Anak yang dia jaga OKU, Allah. Suami tengah terlantar sakit, Allah. tak ada siapa nak jaga. Jadi Ustaz, macam mana ni? Aku nak pergi ke tidak? Kalau aku pergi, siapa pula jaga ni? Macam mana tu Ustaz? Baik, dalam surah Ali Imran yang Ustaz bacakan di awal tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Salah satu syarat kita ni nak menunaikan haji ni kena ada istita'ah. Istita'ah. Bukan saja Islam, baligh, berakal, merdeka, tapi istita'ah. Istita'ah ni ada 3. Keputusan muzakarah haji menyebutkan, pertama, bukan saja istita'ah dari segi tubuh badan kita mampu. Yang keduanya istita'ah dari segi kewangan kita. Kewangan kita pergi dan balik dan kita tinggalkan untuk tanggungan kita. Kalau kita pergi tapi tanggungan kita berhutang-hutang. Tadi anak-anak tak dijaga, tak ada siapa boleh uruskan. Sebab maknanya apabila kita tinggal mesti kita upah. Ada mungkin nurse ke kan mampu. Jadi kita kena selesaikan isu tu. Itu termasuk dalam istita'ah. Kan jadi berbincang, ada pencin ke apa kan. Habis sebabnya nak dapat panggilan ni bukan senang. Betul. Nak tunggu tak tahu bila lagi. Sebab sekarang ni orang yang dah pergi haji tak boleh daftar haji lagi dah.
Orang yang baru balik haji tak boleh daftar yang kedua Untuk dah. second time. Tak boleh dah sekarang. Dulu boleh. Ya. Sebab dah terlalu ramai. Anak-anak kecil semua, maksud saya, Ya. anak-anak lahir je semua kita daftarkan. Daftar terus. Kan? Macam ustaz pun lahir lagi, tak lahir Ustaz. Daftar 2070. Alhamdulillah. Tahniah. Dah 100 tahun saya agak Itulah. usaha adari baru dapat pergi haji. Allah. Sebab terlalu banyak. Jadi bermakna kita jangan berkira-kira, dan istitaah terakhir adalah keselamatan. Kalau COVID tak boleh pergi, bergantung kepada kota, itu termasuk dalam kota juga dalam istitaah. Jadi maknanya kalau kita nak pergi tak ada masalah, yang penting kita selesaikan urusan-urusan yang berada di Malaysia, insya-Allah. Itu dia. Baik Ustaz, mungkin kita nak tahulah dari sudut kelebihan lain sebagai Dhuyufur Rahman. Sebab difahamkan, ini cerita betul ni, Ya. ada yang juga masih belum mendaftar. Allah. Dia solat, zakat okey, puasa alhamdulillah, terbaik tu. Tapi satu je, dia tak ada usaha untuk mendaftarkan diri sebagai yalah Dhuyufur Rahman untuk menunaikan haji. Kerja. Kelebihannya, kita nak tahu apa kelebihan bagi Dhuyufur Rahman. Baik, sebelum saya menyentuh, saya nak sentuh pasal kota. Kota ni setiap negara dia ada kota lebih kurang 0.1 atau 0.01 lebih kurang macam tu. Daripada jumlah, baik itu jemaah haji yang telah dipanggil, insya-Allah akan dipanggil tahun ini, telah diputuskan disebut oleh Menteri Agama 31,600. Itu termasuk dengan adalah petugasnya dan sebagainya, ada kota-kota dia. Tapi majoritinya adalah jemaah, termasuklah PK-PK swasta dan sebagainya. Kalau jemaah Thailand, mereka ada lebihan. Tiap-tiap tahun ribu lebih. Baru-baru ni lah muzakarah haji kat Malaysia kita, tahun bulan 10 tahun lepas saya hadir, dibentangkan bahawa mereka punya kota yang banyak. Dan kalau di Indonesia tunggu tu tak lama, 5 tahun dapat pergi lagi. Kalau di Brunei pun sama, masih ada, nak pergi tiap-tiap tahun pun boleh. Tapi Allahu Akbar, di Malaysia 2150 tahun. Jadi Ustaz, kalau macam tu saya tak payah daftar lah Ustaz. Kan? Daftar ini hanya teknikal saja. Jangan bimbang tentang panggilan Allah. Kita boleh buat rayuan. Dengan tabung haji sekarang ni, saya promote sikit lah, sebabnya dia semua kan, tabung haji dia ada satu apps namanya Tijari. Semua orang kena daftar. Nak simpan duit. Tapi poinnya apa? Kita nak kena daftar dulu. Pergi mesti kena daftar. Kalau tidak, suka. Sebab kita ni daripada seluruh negara yang tunai haji ni, beratus-ratus negara, negara Malaysia lah yang paling special. Bayangkan Ustaz, kita cop pasport ni, kan kita cop yang auto gate kan? Betul. Alhamdulillah. Lepas tu, jumpa lagi immigration macam dekat negara Saudi, tapi dekat KLIA. Saudi punya immigration dibawa ke KLIA. Ini sudah berlaku beberapa tahun. Kita cop, bila sampai kat sana dia ada Makkah Road Tarududia, maknanya laluan khas. Laluan khas. Tu siapa? Jemaah Malaysia je, lain sukar. Semua kena tunggu dekat airport tu berjam-jam Ustaz. Kita tak payah tunggu. Ada yang sampai tidur terbaring. Tidur sampai berapa jam. Saya pernah yang dulu punya tak ada sistem ni, memang berjam-jam Ustaz. Kena pula Arab dia punya time tu, dia tengah malam kan. Lambat sikit kan. Tapi ni dahsyat. Jadi maknanya kita jangan berkira. Daftar je dulu. Nanti boleh buat rayuan. InsyaAllah ada laluan, ada teknik-teknik dan cara insyaAllah yang akan kita kongsikan nanti di hujung-hujung program kita. Terus sama dengan kita insyaAllah. Allahu Akbar. Ramai risau sangat Ustaz. Katanya, kalau dah da'i hadari sendiri pun dah 2073, kita ni berapa katanya kan. Mungkin dari sudut selain daripada Allah memberikan keampunan yang total Ustaz, mereka yang turut terpilih sebagai Dhuyufur Rahman ini, adakah mereka akan menjadi seseorang yang sangat special? Sebab selain daripada berada di depan Kaabah, mungkin ada satu perasaan yang mungkin Ustaz boleh kongsikan sendiri. Apa antara perasaan yang bakal Dhuyufur Rahman itu akan rasa Ustaz? Baik, para pendengar dan para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, bakal-bakal Dhuyufur Rahman, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok topik kita ni cukup jelas. Haji mabrur, umrah makbul, ataupun Arabnya umrah makbulah. Haji yang mabrur ini dia ada lawan kepada haji mardud. Haji mardud ni ditolak, mabrur diterima oleh Allah dengan syarat rukun yang kita tunaikan, itu semua berjalan dengan baik. Tetapi dalam masa yang sama kita ada yang mardud. Sampai-sampai kat sana Ustaz dia buat apa? Dia mencari muntah ikan.
Ada jemaah saya satu ketika dulu, Ustaz, tolong ini amanah Ustaz, cari muntah ikan. Saya pun pening, apa ke benda muntah ikan? Aku tak pernah dengar muntah ikan. Wallahi ini kisah benar, Ustaz. Saya pun pergilah ke kedai-kedai muntah kohah, kan, kau hadis, kau apa ni, muntah ikan tu, carilah. Orang semua pelik, orang-orang Arab ni, kau ni terbiat apa kan, kau kenapa kau nak makan muntah ikan kan? Tak jumpa lah kita kat Mekah ni, banyak kedai saya pergi. Lepas seketika jemaah ni jumpa balik, Ustaz, Alhamdulillah saya jumpa muntah ikan. Betul, mana dia? Tapi katanya dah habis stok. Habis stok pula. Haji, tak apa lagi, saya nak tanya, kenapa nak muntah ikan, Ustaz? Muntah ikan ni kita boleh bawa balik daripada Mekah, dia jadi ibu, Ustaz, untuk orang memancing. Kita letak, Ustaz, ikan ada kepercayaan karut yang jemaah kita ramai ni pergi dengan niat begitu. Pergi tawaf umrah kaji, dia tawaf duit, Ustaz. Ada jemaah ni dia bawa duit 40,000 dalam posh depan dia tu, kan, dekat beg dia tu. Apa tujuannya, Ustaz? Tujuannya apabila ditawaf 7 kali, duit tu ditawaf, dia jadi ibu duit. Dia sa'i 7, dia jadi ibu duit. Balik Malaysia, duit ni berganda-ganda, Ustaz. Allah, sekali dalam perjalanan, Ustaz, dia balik, Ustaz, rupanya kena toreh duit habis. Pencuri ni dia pakar. Memang pakar, Ustaz, jangan main-main. Jadi habis duitnya, na'uzubillah. Jadi kita tak nak kurafat ini. Orang ambil tanah dekat sana, katanya berkat, kalau anak-anak pijak, nanti insyaAllah kita pula akan pergi menunaikan umrah haji apabila memijak. Bahkan haram mengambil tanah haram dekat Mekah, batu-batu haram, tak boleh nak bawa, kena pulangkan semula. Sampai tahap gitu. Jadi, Ustaz, berbalik kepada soalan Ustaz tadi, kita nak jaga hati kita. Nombor satu, akidah kita kepada Allah cukup tinggi. Dan apabila kita berada di sana, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kemabruran seseorang itu tidaklah dinilai ketika kita Mekah Madinah. Betul kat Mekah Madinah tu prosesnya, tapi yang kita nak tengok apabila balik nanti, Ustaz, apabila sampai di negara, kita mengekalkan kemabruran kita. Solatnya berjemaah, kalau di sana kita boleh kejar solat dengan, kalau di Madinah tu sampai orang kejar 40 waktu katanya, kan. Tapi di Malaysia macam mana solatnya? Adakah sama atau tidak? Inilah kemuncak kepada ibadah haji dan juga umrah yang diterima. Kita tidak mau haji dan umrah yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga jemaah yang sanggup membawa amalan khurafat ke sana, ya? Ramai orang Malaysia pun, Ustaz. Bahkan yang banyak negara-negara luar lah. Maaf kalau saya nak sebut satu persatu, takut nak sebut. Memang macam-macam, bergaduh dengan polis. Dia bawa ni bakit punya tanah kat Madinah tu, dia bawa letak botol, dia nyorok, Ustaz. Bagi dia nak bawa keberkatan balik nanti. Innalillah. So, para penonton sekalian, banyakkan ilmu, terutamanya bagi mereka yang telah terpilih sebagai Dhuyufur Rahman. Itu sangat penting. Tak naklah tiba-tiba ibadah haji kita tertolak pula nanti. Baiklah, insyaAllah lagi dan lagi kita akan sembang-sembang selepas ini, Ustaz, ya, sambungannya. Selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Berehat seketika. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan Alhamdulillah para penonton sekalian, hari ini kita bawakan topik yang ramai nak tahu. Seronok pula kita dapat ilmu hari ini berkaitan dengan Haji Mabrur, Umrah Maqbul, bersama dengan Ustaz Hafiz Hanifah, ikon meme, travel and tours Sendirian Berhad. Baiklah Ustaz, ada satu soalan tadi Ustaz ada ceritakan bagaimana dalam keadaan mereka ada yang di sana tu buat umrah ataupun haji, menyebabkan haji mereka tertolak. Jadi kita nak tahulah, soalan daripada Saziatul Sidik ni bagus juga kita bawakan. Bagaimana tanda-tanda haji mabrur dan umrah makbul bagi seseorang itu? Ada tanda kepada fizikal mungkin, ataupun mungkin ada sikapnya ke, amal ibadahnya ke? Apakah dengan perubahan seseorang itu melibatkan luaran yang akan dilihat secara mata kasar itu juga salah satu tandanya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada puan yang bertanya. Kalau kita masuk Ramadan, selalunya ada perubahan fizikal, Ustaz. Alhamdulillah, fizikal tu nampak flat. Saya ternantikan. Ustaz pun nampak, Alhamdulillah. Kalau boleh tiap-tiap bulan Ramadan, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Baik, itu kalau Ramadan ada perubahan fizikal. Haji pun sama juga, Ustaz. Bayangkan berjalan ni, Ustaz. Kalau kita ni paling penting kaki ni.
Macam tahun lepas daripada Mina kita nak pergi melontar, perjalanan tu dekat Jauh, 4 ke 5 kilo. betul. Kalau dengan pergi balik mau dekat 10 kilo Ustaz. Dengan ramai lagi. Hari-hari 10 kilo. Ya. Hari-hari 10 kilo. 10 kilo Ustaz. Jadi kaki kita fizikal memang nampaklah makin slim sikit, alhamdulillah lah. Tapi perubahan yang dimasukkan adalah perubahan hati kita. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'ati. Kita nak hati kita tetap teguh dengan Allah dan agama kita. Jadi tanda-tanda kemabruran haji, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj, penilaian itu bukan saja dinilai di ibadahnya. Sebab kita berada di tanah haram Ustaz. Maaf kalau saya sebut akak-akak, khususnya abang-abang yang suka berasap-berasap ni Ustaz. Minta maaf lah, kita faham Ustaz. Saya ni dalam proses nak berubah. Tak boleh terus Ustaz. Kena pula sana sejuk. Allah Ustaz. Malam-malam Sekarang panas. malam kalau lah. musim haji panas. Tapi kalau sekarang ni okey lagi, sejuk kan. Kira tak tahan Ustaz. Kena berasap juga Ustaz. Jadi saya sering ingatkan jemaah-jemaah saya, kalau bolehlah tak tahan, jangan di hadapan orang ramai. Boleh nyorok-nyorok sikit. Sebab kita berada di tanah haram Ustaz. Betul. Orang yang melakukan dosa dan ilhad, yakni maksiat di tanah haram, bukan saja Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya dan sekalian manusia di dunia melaknat, akan melaknat ke atas pelaku dosa yang melakukan dosa di tanah haram. Sebab kita berada di tanah haram Ustaz. Kalau kita berada di tanah halal rasanya tak sama. Tapi kita berada di tanah haram. Haram tu makna dia haramkan kita melakukan perkara-perkara tertentu, apa lagi haram. Jadi kalau kita dah pakai kat ihram, kalau boleh vape rokok ni tinggal. Sebab itu akan memberi kesan kepada kemabruran haji, makbulnya umrah kita. Telefon ni simpan. Ustaz, saya sibuk Ustaz. Saya sibuk. Projek saya ni penting sangat Ustaz. Ni nak buat haji ni. Bagi tugasan dunia ni tinggal semua. Mana yang penting-penting aja. Kalau boleh apa-apa yang penting kita buat, tapi tak apa, kita serahkan kepada pembantu kita. Sebab kita ni nak mencari diri kita yang sebenar di sana. Jadi bukan saja dia memberi kesan bila kita buat dosa maksiat, tetapi tanda itu juga dilihat bila kita pulang ke negara. Kalaulah dulu benda yang sering saya ingatkan adalah bab riba. Allah Ta'ala mengharamkan riba, disebut di dalam Quran. Bahkan dalam khutbah Nabi, antara intipati khutbah Hujjatul Wada adalah meninggalkan riba. Jadi riba ni tukar semua akaun-akaun yang konvensional. Dulu tak apalah Ustaz. Dulu bank belum masuk Islam. Sekarang dah ada bank Islam, memeluk Islam. Bank Mu'ad. Ada kan bank yang bukan Islam pun, Hong Yong pun dah Islami Ustaz. Pun dah memeluk, dah mu'alaf dah tu. Kan? Jadi maknanya tak ada pilihan dah. Mesti kena tukar. Ustaz, kenapa Ustaz? Dah seronok dengan mu'alaf tu. Jadi maknanya tak ada kira-kira dah. Kad kredit, tukar, pinjaman. Saya jujur, saya sering ke KWSP bagi khutbah kan. Beberapa bulan lepas ni, kalau ikut bulan depan ni Ramadan ni ada lagi. Habis saya difahamkan tak sampai 20% rakyat Malaysia yang beragama Islam baru menukar kepada syariah compliance syariah punya ni, patuh syariah, tak sampai 20%. Betul. Yang 80% ni kenapa? Jadi perkara penting orang buat umrah haji ni, balik ni tak nak terikat dengan maksiat dosa. Ini perubahan yang akan kita rasa. Kalau dulu tudungnya Ustaz dia sengit-sengit sikit, dia terangkat sikit Ustaz, kerana tudungnya dah min jalabi bihin, menutup dadanya Ustaz. Allah. Kalau dulu kita Ustaz pakaian ketat, sendat dan padat, sekarang ni agak longgar sikit Ustaz. Alhamdulillah, adabnya berbeza. Kepada alumni haji, saya ingatkan diri saya dan kepada jemaah haji yang pernah buat haji, kita adalah duta. Kita pernah menjejakkan kaki berniat haji. Kekalkanlah kemabruran kita kepada mereka yang pernah buat umrah. Kekalkanlah umrah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanggil sekali lagi menjadi duyufur rahman, tetamu Allah yang bukan semua orang dipanggil. Jadi ambillah peluang. Maaf Ustaz, saya tak apa, emosi sikit pagi ni. Sebab kita berfikir begini, para penonton sekalian, jika kita lihat ramai sering memandang negatif apabila kita telah melakukan yang terbaik.
sebagai seorang yang terpilih. Akan tetapi apa yang kita bawakan, kita tunjukkan kepada orang lain tidak seperti mana apa yang kita lakukan ketika terpilih menjadi tetamu Allah. Dan itu mencacatkan pandangan orang, dan itu akan menyebabkan pandangan negatif terhadap mereka yang mungkin bergelar haji dan hajjah. Jadi saya yakin apa yang cuba disampaikan daripada Al-Fadhil Ustaz ialah kita adalah duta yang mana telah dijemput oleh Allah sebagai Dhuyufur Rahman, dan kita doakan Ustaz ya, Amin, supaya bukanlah istiqamah itu dalam bab solat, puasa sahaja, tetapi istiqamah itu juga dibawakan daripada kita, sifat kita sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Amin ya Rabb. Ustaz, tadi bila Ustaz ialah Ustaz sebab dengan apa yang Ustaz nyatakan tentang bagaimana Dhuyufur Rahman itu kena istiqamah. Saya suka untuk tanyakan ini juga sebab ramai yang jadikan alasan kami tak nak pergilah Ustaz sebab dekat sana memang susah. Tambah-tambah kami ni tak mampu katanya nak pergi yang mahal-mahal katanya. Sebab itu kami tak nak daftar. Jadi menyebabkan kami ni rasanya kami tak nak pergilah katanya. Biarlah cukuplah kami solat, puasa, zakat, udahlah katanya. Fasiliti sekarang bagaimana Ustaz? Boleh kabarkan kepada kami apakah fasiliti yang dah disediakan? Mungkin kita nak tahu juga apa antara yang dilakukan oleh petugas-petugas dekat sana. Mungkin Ustaz sendiri sebagai bekas dan masih lagi petugas di sana. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali kalau kita lihat pakej haji yang ditawarkan tabung haji ini adalah masih terendah di dunia. Di dunia Ustaz? Di dunia. Kos haji sekarang 33,000 lebih tu. Masya Allah. Itu standard sebenar. Siapa yang buat rayuan, dia ada 3 jenis harga kan. Sekarang ni 12,000 lebih je. Jadi 12,000 guys. Alah, 12,000 je Ustaz. Simpan sikit. Memang betul. Haji ini dia ada istita'ah. Kalau tidak mampu, maka kita tak perlu haji. Tapi ada orang tanya, Ustaz, boleh ke kalau saya nak buat pinjaman lah Ustaz? Kalau kita boleh buat pinjaman yang berstruktur, yang kita boleh bayar, kita mampu bayar. Kita mampu bayar, kita pinjam macam kita pinjam bank, kita boleh bayar pinjaman bank, kereta, dan sebagainya dengan patuh syariah, kita boleh juga buat pinjaman. Sebab dalam keadaan kita tengah sihat ni, Ustaz, ramai yang jumpa saya, Ustaz, tengah sihat ni saya nak buat haji Ustaz. Ya, inilah kesedaran. Kalau dulu jemaah haji ramainya yang dah agak bakal-bakal jenazah, main dah berumur, maaflah, maknanya dah memang dah ujung-ujung, memang dah tahu dah aku ni kalau tak pergi haji memang tak ada, memang selamat lah, ni ambil peluang lah. Tapi sekarang ni ramai yang muda-muda Ustaz. Masya Allah. Tapi kita tak nak juga yang muda-muda pergi sana. Allah maaflah Ustaz, dengan konten-konten yang saya nampak macam apa yang kita nak kejar. Macam kita tengah tawaf, niat kita dah lari. Salah satu syarat sah tawaf adalah mengekalkan niat tawaf. Ini tengah tawaf, banyak kita tengok dekat media sosial, dia anak sayur kan. Sayur apa lah, dia boraknya kan. Dia live lah apa. Itu bukan matlamat kita buat haji. Biar kita berahsia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, ada masa kita boleh beri kesedaran dengan masyarakat. Ajak orang boleh, bukan tak boleh sepenuhnya. Tapi ada masa-masa bukan ketika kita melakukan. Jadi semua orang mampu sebenarnya. Boleh kalau kita menabung sikit sebab kita nak ke muncak haji tadi. Dan alhamdulillah sekarang Arab Saudi sudah memperbaiki fasiliti. Saya haji saya yang pertama 2001 Ustaz. Allah, saya tengok dulu nak melontar Ustaz. Saya ingat lagi tempat melontar dulu kecil. Lebih kurang ujung ni sampai ke ujung ni je Ustaz, separuh Jamar Aqabah. Bayangkan kita nak melontar ni pukul 10. Saya pergi yang pukul 10 nya tu. Ramai orang bersesak-sesak lah. Bosak ni waktu belajar, waktu tengah belajar kan. Okey, yang pakai kain ihram atas buka, kata Dan. Saya pun buka lah kain ihram atas. Pakai, saya kata kenapa bang kain ihram bawah je? Tak sempat kita nak melontar ni. Pegang saya pula comel Ustaz. Pegang beladang kawan yang babang sadar sikit dan gerak ke kanan ke. Ustaz, terkejut saya Ustaz. Saya berjalan ni sambil memijak jenazah Ustaz. Allah. Mayat ni bergelimpangan ni. Ini kisah betul Ustaz? Ini kisah benar. Dulu ni saya cerita. Allah. Dulu Ustaz, habis kita sampai tempat melontar kecil ni Ustaz. Kita pun Allahu Akbar. Allah, semangat kan? Tiba-tiba terasa macam ada angin datang. Ketepang batu sebesar penumbuk. Berdarah Ustaz. Saya pusing, saya tengok, ya Allah, betul lah kata Nabi SAW. Haji adalah jihad yang tidak menumpahkan darah, bukan macam berperang. Ni mayat ni Ustaz. Allah, saya kata sebab itu terpijak di bukan sebab terlalu ramai, tempat melontar kecil. Yeah. Dan jemaah tabung haji sebab itu dia kawal masa.
melontar sebelum subuh ataupun selepas waktu sesak. Betul, jemaah kena ikut. Jemaah yang tak ikut pergi tidak kembali selalunya. Allahu Akbar, takut kita. Jadi saya ni waktu belajar, jadi pengalaman saya pertama kali yang bila pergi ni, bila saya kodong tengok macam-macam. Diorang bukan melontar batu lagi Ustaz, melontar selipar. Bagi dia syaitan. Syaitan, dia geram. Dia benci betul kat syaitan tu. Engkau ni lah yang ganggu aku dulu. Bukan orang Malaysia lah. Ni negara lain Ustaz. Dia baling kain ni, tali pinggang. Kain ihram bukan atap, bawah kain ihram pun. Sampai dia tak pakai apa-apa baju Ustaz. Ini wallahi kisah benar ni, depan mata saya tuan-puan. Sekarang tak nampak dah. Sekarang suasana ni tak ada. Bersyukurlah tuan-puan, sekarang ni 5 tingkat Ustaz. Kita tengah melontar ni, dulu ada lubang tu Ustaz. Sekarang tak ada. Jemaah jatuh dari atas negara Allah, ketepung jatuh ni, tak berhenti ni. Dalam keadaan macam tu Ustaz, tiba-tiba ada orang tarik kain saya kain ihram atas tak pakai, sebab tu buka tadi, takutkan tarik kain macam Said ni selamatkan aku, tolong aku. Kain saya kalau ditarik Ustaz, bayangkan Ustaz, tak ada yang tertinggal. Allah. Jadi saya tarik balik, Allah, dalam keadaan menangis berdarah dulu. Tapi sekarang alhamdulillah 5 tingkat. Ini untuk negara ni saja boleh masuk. Tingkat ni negara ni je boleh masuk. Ada masanya juga. Ada masa-masa. Bas pun dulu bercampur. Sekarang ada laluan-laluannya, Eropanya, ada trainnya. Jadi jangan bimbang, semua fasiliti semakin baik. Hanya Mina je Ustaz. Dalam banyak Mina je masih mencabar. Tahun lepas masih lagi satu kemah sepatutnya 16 orang, masuknya sampai 20 lebih. Itulah cabaran yang paling besar jemaah haji khususnya di Mina sekarang. Wallahualam. Baik. Kepada anda semua yang mungkin ada penonton ketika ni Ustaz, yang dia ni tertunggu-tunggu nama tak naik-naik lagi apa semua kan, ataupun mungkin susah betul lah ni. Jangan risau. Ada cara, ada kaedah yang memudahkan anda untuk mendaftarkan diri sebagai Dhuyufur Rahman. InsyaAllah sebentar lagi kita akan huraikan. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kembali bersama dengan anda semua dan kami di sini, ya, di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah, hari ini kita bawakan Haji Mabrur Umrah Makbul topiknya, dan kita bersama dengan ikon Mim Travel and Tours Sendirian Berhad, Ustaz Hafiz Hanif. Baik Ustaz, kita nak terus tanyalah, kalau kita tengok kan ni ada sesuatu yang istimewa daripada Mim Travel and Tours Sendirian Berhad ni. Apakah itu Mim Travel and Tours Sendirian Berhad dan daripada mana asalnya ni? Baik, Mim Travel berasal daripada kata mim, alif lam mim, mim. Tapi Mim, M-I-M-M adalah sebuah syarikat Sendirian Berhad, Bumi Putra, yang mana ditubuhkan 12 tahun yang lepas menyantuni para Dhuyufur Rahman, khususnya umrah, dan kita sudah tahun yang ketiga, tahun ini masuk tahun yang keempat, kita membawa jemaah-jemaah Dhuyufur Rahman, yang mana Mim bermaksud musafir ila Makkah wal Madinah. Musafir ke Mekah Madinah. Jadi pergi Mekah Madinah ingatlah Mim kan, supaya memudahkan cara. Jadi alhamdulillah Mim bukan saja berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, ada kelulusan pelesinan, dan yang paling penting kita adalah syarikat yang mempunyai lesen membawa jemaah haji. Pengelola haji dipanggil PJH. Ada 25 syarikat di bawah tabung haji ni. Sebab kita tak nak Ustaz banyak kes-kes scam. Betul. Tahun lepas Ustaz, saya ingat ada jemaah ni, dia pergi jumpa saya kebetulan, Ustaz, kami Ustaz wukuf atas bas. Tak dapat nak masuk dekat sebab rupanya kemah pun kena scam dengan Arab. Atas wakaf nasib baik orang Arab ni, Arab Saudi benarkan habiskan haji. Kalau dia suruh balik terus ke negara, macam mana haji kita tergantung. Betul. Jadi dalam keadaan kena cop 10 jari Ustaz, tak boleh pergi tidak kembali lagi dah, tak boleh masuk 10 tahun. Jadi sebab itu kita kena ikut laluan yang betul dengan kebenaran yang sah. Jadi Mim Travel and Tours dengan pejabatnya yang terletak di Taman Melati Kuala Lumpur, kita sentiasa membantu para jemaah kita, bukan saja Ramadan, sepanjang tahun, bahkan khususnya haji Ustaz. Di Taman Melati Ustaz ya. Okey Ustaz, pakej-pakej haji yang ditawarkan oleh Mim Travel and Tours, dan mungkin kita nak tahu juga
juga tentang pakej Uhud dan Nur. Okey, Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pagi ni kita nak berkongsi dengan 4 pakej kita, Ustaz. 4 pakej kita, tetapi 2 pakej yang paling sold out lah. Iaitulah disebut dengan pakej Uhud dan pakej Nur. Pakej Uhud ni, Ustaz, kita nak buka tawaran hari ni. Para jemaah, tengok kita punya poster, kita berikan hotel 5 bintang, Ustaz. Mekah, Madinah, kita bagi, kalau boleh tengok pakej Uhud. Pakej Uhud kita RM48,000 tadi, asalnya RM55,000, Ustaz. Ini dia RM48,990. Kita bagi diskaun RM7,000 kepada jemaah haji P1. P1 ni nama dah naik. Ustaz, saya ni agak nak pergi selesa sikit, Ustaz. Dapat hotel dekat sikit, ada kemampuan. Kita bagi hotel 5 Meridian, Ustaz. Pandangan tengok dataran Masjidil Haram kan, dekat dengan makannya buffet kan. Kita juga ada pakej Nur dekat Menara Tower tu, Ustaz. Dapat 69,000. Tapi ada jugalah pakej yang agak mahal ni dia. Pakej Uhud asalnya 55,900, tapi kita berikan pakejnya RM7,000 diskaun. Besar, paling banyak diskaun ni. Bahkan ada beberapa kelebihan keistimewaan, antaranya adalah menaiki kereta api laju, nak pergi ke Madinah mudah, untuk mempermudahkan tempat lawatan. Dan yang paling penting adalah di Mina, Ustaz. Ya, memang kita ada kemah, tapi kita juga kita ada hotel di mana, iaitulah di Aziziyah. Hotel kita ni, Ustaz, berdekatan dengan tempat melontar. Nak pergi makan Al-Baik pun ada. Nak makan tadi Ustaz sebut nasi apa tadi? Unta depan tu je, Ustaz. Jadi jemaah ni dia jadi senang. Lepas melontar, dia balik ke hotel balik. Sebab Mina terlalu padat, tak cukup, Ustaz. Jadi sebab itu harga ni selalunya pakej travel ni dia akan tambah duit. Kita dah include siapa yang pergi dengan kita, dia dapat juga hotel Aziziyah untuk memudahkan. Bayangkan satu kemah tu di Mina, saat ni saya sebut Mina, Arafah alhamdulillah dah mula banyak kemudahan diberikan. Mina ni sebab dia besar tu je, Ustaz. Ada Mina Jadid dipanggil, tapi Mina Jadid pun besar tu je lah. Jadi kena naik 2 tingkat baru boleh. Jadi kita tak tahu bila. Jadi satu kemah boleh isi 16 orang. Tapi sekarang masuk lebih 20 orang, dekat 25 orang. Ustaz bayangkan. Maknanya 2 tilam kecil itu untuk 3 orang. Allah. Sebenarnya satu tilam untuk seorang pun yang macam Ustaz ni pun saya tak tahu lepas ni. Okey. Jadi maknanya Mim Travel kita bagi hotel berdekatan dekat Pak Melontar. Ada kata, Ustaz, Allah tak berkat lah, Ustaz. Kita nak duduk tanah haram. Jangan bimbang. Hotel Aziziyah kita di dalam tanah haram. Ustaz, kenapa Aziziyah ni jauh daripada Masjidil Haram? Orang bila masuk 1 Zulhijjah, tabung haji tak galakkan kita pergi selalu ke Masjidil Haram kerana terlalu pack. Kita kena jaga kesihatan. Dan kita berada di tanah haram, Ustaz. Aziziyah ni pun pahalanya 100,000 pahala. Seluruh, bukan saja di Masjidil Haram, bahkan di seluruh tanah haram, Ustaz. Baik, Ustaz, ada sesuatu yang istimewa. Katanya pakej istimewa sekitar 18 hingga 24 hari. Apa tu? Okey, pakej 18 ke 24 hari ni pakej istimewa lah, Ustaz. Ada orang kita ni, yelah kadang-kadang dia VIP sikit. Yelah maknanya ada urusan-urusan. Jadi Ustaz, boleh tak kita ni nak pergi kejap je, Ustaz? Boleh. Kita bagi dengan business class kan, hotelnya agak mewah sikit lah, Ustaz. Kan ada cecah lebih 100,000, ada yang melebihi 200,000. Ni pada mereka yang mampu. Ada ramai. Tahun lepas kita ada ramai, Ustaz, yang mampu dekat 30 orang, lebih 100,000 punya package. Yang 200,000 pun ada dekat 4 orang, Ustaz, pergi. Saya bawa tu pun menggeletar juga nak bawa tu kan. Tapi sama, Ustaz. Tak kira siapakah kita, semuanya pakai kasut, Ustaz. Selipar yang nampak kaki juga. Selipar pergi tandas juga kan. Selipar murah juga. Tak kira siapa kita, insya-Allah. Itu dinamakan pakej Thur, pakej Najm, ya. Ya, kita. Okey, Ustaz, pengisian kepada mereka yang berdaftar di bawah Mim Travel, apa antara pengisian yang disediakan? Selain daripada kemudahan yang kita berikan dengan makanan buffet, dengan tempat-tempat lawatan, benda yang paling penting adalah pengisian. Kita ada 6 perkara yang kita ajar mereka, termasuk hari-hari membetulkan bacaan. Ini contoh, saya, Ustaz, buat kursus ni, Ustaz. Ni contoh dekat gambar sekarang ni, saya tengah betulkan jemaah punya talaqi. Betulkan surah Fatihah balik, bacaannya. Bukan sahaja tentang talaqi Quran dibetulkan, hari-hari kita ada baca zikir maksurat. Kita ajar baca surah Al-Mulk, ajarkan jemaah ni untuk membiasakan dengan ibadah-ibadah balik ke Malaysia. Kalau tak biasa, Ustaz, ha dia sebut kha, kita sebut ja dia sebut kan, asyik
salah aja. Jadi ini peluang duduk sana lama. Jadi dapat diperbetulkan. Bahkan bukan saja lawatan-lawatan, paling penting Ustaz, habis saja haji, habis saja umrah, kita akan ada postmortem. Kita pergi bilik ke bilik Ustaz, kita tanya dia haji selesai tak, macam mana ibadah. Turut ditanyakan. Turut ditanya, kita pastikan memang clear. Tak nak ada kes sampai-sampai Ustaz, saya ada tertinggal satu rukun lah Ustaz. Masya-Allah. Kita tak nak kes-kes macam tu. Lah. Checklist baik. Okey. Baik, mungkin ada juga ya pakej-pakej umrah disediakan. Jadi mungkin kepada anda semua seperti tertera macam ni. Contohnya macam pakej umrah bulan Ramadan. Jadi kepada anda semua yang mungkin dah berkira-kira untuk nak daftar kat mana, nak pergi dengan apa ni, nak pergi sepanjang Ramadan ni, anda boleh daftar umrah Ramadan, akhir Ramadan di Mim Travel and Tours Sdn Bhd. Baik, ada laman sosial ke Ustaz ataupun laman sesawang untuk dikunjungi oleh para penonton? Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah, boleh tengok kita punya poster ni, ada nombor telefon 0111 02978799. Saya ulang sekali lagi Ustaz. Ada nombor dia, ambil gambar cepat. Ambil gambar cepat ya. 0297879, nombor pejabat paling mudah 03416277879. Boleh tengok Facebook, Instagram, TikTok Mim Travel and Tours, ataupun pergi ke FBIG saya pun boleh juga. InsyaAllah. Jangan lupa laman sesawang www.mimtravel.com. Baiklah, lagi dan lagi kita akan bawakan selepas ini. Kita tutup dulu di TV3 dan sambungannya selepas ini di TV9. Selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tidak kira di mana saja anda menonton ketika ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami terus teguh berdiri di sini kerana sokongan dan tontonan anda semua. Difahamkan sahabat handai Tanyalah Ustaz yang turut menonton ada juga dari Woodlands, Singapura pada pagi ini. Bahkan ada yang menonton dari Bandar Seri Begawan. Tak dilupakan juga sahabat handai kita yang berada di Batam dan Riau, Indonesia, dan di selatan Thailand pun turut jadikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru sebagai tontonan awal pagi ni. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Hafiz Hanifah, ikon Mim Travel and Tours Sdn Bhd. Baik Ustaz, baru-baru ni tular ada di laman sosial, ramai yang tunjukkan katanya kalau pergi ke sana Baitillah ataupun ke dua tanah suci menunaikan umrah, sebenarnya kalau pergi sendiri ni lagi murah. Kita boleh ikut suka kita, katanya jadual kita yang dipanggil sebagai DIY. Apa kontranya pula? Apa kesan negatifnya kalau kita melakukan umrah DIY ni? Baik, terima kasih pada Ustaz Hadari, keluarga besar Tanyalah Ustaz, muslimin muslimat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Baik, umrah Nabi SAW sebut dalam hadis, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahunna. Daripada satu umrah ke satu umrah adalah penghapus dosa buat kita. Maknanya umrah ni boleh dilakukan banyak kali, berkali-kali. Haji sekali je Ustaz. Haji yang kali kedua haji sunat. Bahkan keputusan muzakarah dan jumhur ulama menyebutkan haji yang kedua ni kalau kita ada duit, kita sponsor orang lain pergi haji, lebih afdal dari kita pergi sendiri. Tapi Ustaz, kalau saya sponsor saya pun nak pergi juga, itu pulanglah kan. Dah kaya sangat dah, macam mana kan. Alhamdulillah kan Ustaz Hadari ya. Allah Akbar. Jadi berbalik kepada DIY ini, dia tidaklah jadi kesalahan. Bukanlah sebagai salah satu syarat umrah ataupun haji mesti pergi dengan package ataupun dengan tabung haji. Walau bagaimanapun, apa yang paling penting adalah DIY ini kita lebih kepada nak mudah cara. Bila kita nak mudah, dia semuanya jadi mudah. Sebab kita kena tahu tuan-puan, perjalanan kita ni pengembaraan untuk beribadah. Kita bukan pergi berlancung ke Langkawi, bukan pergi ke pusat-pusat peranginan. Tidak. Kita pergi sana untuk mengabdikan diri pada Allah. Daripada mula naik, sebelum naik kapal terbang, dia mesti dah ada mutawif jaga. Lebih-lebih lagi, maaf saya sebut, mereka yang first time, tolong bagi saya lah, jujur dan sepakat semua ustaz-ustaz akan sama. Jangan pergi sendiri.
Lebih yang pergi seorang, dua orang dengan keluarga, tak pernah buat umrah ni, pergi sana je. Baru kali pertama pergi. Ustaz tak apa Ustaz, kat sana kita ada Ustaz mobile. Boleh telefon je panggil. Ada ke kelulusan tu? Ustaz tu yang bawa dari macam-macam negara. Sampai sana macam-macam mazhab Ustaz. Ada yang Ustaz ni panggil Ustaz Dam. Oh, Dam. Oh, ni kena dam, ni kena kambing. Oh, ini kena unta. Padahal tak ada pun. Saya Ustaz, kalau bawa jemaah, saya memastikan bila jemaah ni tidak mengeluarkan dam. Betul ke? Was-was Ustaz, saya yakin Ustaz, saya buang angin tadi kentut Ustaz. Tapi tak ada bunyi Ustaz. Tak ada bau. Tawaf Ustaz ni, soalan paling besar tawaf kan. Jadi jemaah ni, Ustaz sama Ustaz. Apa isu yang paling besar adalah apabila mereka pergi sendiri, mereka tawaf tuan-puan, tawaf tiba-tiba terbatal tawaf. Maka tak sah umrahnya. Ini persoalan yang cukup besar, ramai yang kita ambil peduli. Dia utamanya dia, apabila ustaz kita bawa, tak kira lah siapa pun, mana pun, pergi ada pembimbing yang pernah buat umrah ni, dia akan bawa tawaf, pergi kat mana-mana tempat mustajab doa. Semua ni kita kena jaga. Kan mana? Orang tak tahu mana Syazarwan. Tempat tu tak boleh pijak. Kalau pijak, kita dekat dengan Kaabah, tawaf terbatal. Keputusan muzakarah haji, kalau kita pegang Hijir Ismail, itu dah kira batal pusingan tersebut. Rasa-rasa nak pegang seronok. Seronok, cantik aja kan. Kelambu Kaabah tu, cantik tengah tawaf. Tak boleh pegang. Kalau pegang, tawaf kita terbatal. Bila tak sah, sa'i tak sah. Tahlul tak sah. Ustaz bayangkan, apa berlaku? Kena dam. Banyak dah dam ni, kalau cerita dam tak habis lah saya cerita. Dam ni kalau dah 3 line memang kena kambing lah. Dengan pakai bajunya lagi. Kemudian dia balik Malaysia. Dia masih dalam keadaan ihram. Bila sebut ihram ni, dia masih dalam 13 larangan ihram. Ini seorang kawan saya, dia hubungi saya. Bila saya beritahu balik, umrahnya tak sah. You kena selesaikan. Kena patah balik lah. Atau dia boleh cara kita panggil dam ihsar. Macam Nabi masuk Hudaibiyah kan. Tak boleh masuk Mekah. Nabi sembelih kambing. Dam ihsar dipanggil. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jadi dengan sembelih. Jadi boleh nak keluar. Tapi itu kalau orang bertanya. Berapa ramai yang tak bertanya. Bila dia balik, dia tak boleh 13 larangan. Dia tak boleh potong kuku, dia tak boleh potong rambut, dia tidak boleh pakai minyak wangi, tak boleh pakai pakaian yang macam inilah, yang membentuk pakaian macam seluar, semua tak boleh pakai itu. Lepas tu, dia tidak boleh berkahwin. Ataupun menikahkan orang. Dia tidak boleh menikahkan orang. Allah. Dia tidak boleh menerima nikah. Dia tidak boleh bersama dengan isinya. Apabila dia bersama isteri, dia berdosa. Kalau dia berkahwin, perkahwinannya tidak sah. Ustaz, ada kes berlaku Ustaz. Ada kes. Kes ini memang disebut oleh beberapa ustaz yang dipercayai, pengalaman dia sendiri, yang mana saya duduk borak dengan dia kata benar Ustaz. Bawa balik, dia nak pergi haji balik. Rupanya dah 10 tahun lepas baru dia perasan haji dia ada isu. Habis perkahwinan dia macam mana Ustaz? Kahwinan dia kalau ikut tidak sah. Anak dia 3 orang anak ni, anak luar nikah. Allah. Tidak dia boleh bin dan bintikan. Tapi adalah cara nak selesaikan masalah tu. Kita nak isu tu nak selesaikan dengan cara boleh menggunakan mazhab lain. Tapi poinnya, implikasi yang banyak akan berlaku apabila kita pergi sendiri, tidak ada yang membimbing. Tak ada pembimbing. Sebenarnya Ustaz, kalau kita kira balik dengan makan, dengan hotel, dengan dekat, dengan ziarah, sebenarnya Ustaz, pergi dengan kumpulan-kumpulan atau travel ni lebih murah sebenarnya berbanding pergi sendiri pun sebenarnya. Betul. Dengan kita berasak-asak tengah makan pun beratur berapa lama dengan penat. Tapi yang paling penting ibadah. Inilah jujur saya kata, berhati-hati tuan-puan, kalau ada kawan-kawan atau saudara mara nak ajak, pastikan ada pembimbing yang bawa bersama. Wallahualam. Ustaz, mungkin kita juga boleh bawakanlah soalan daripada teratai Uda ni. Katanya, apakah puncanya ada setengah daripada kita sering melakukan umrah dengan alasan tidak mendapat seru lagi untuk menunaikan haji. Dia tunai umrah aja, haji dia tak nak pergi. Katanya belum sampai seru. Sehingga menunaikan umrah itu telah menjadi seperti lawatan atau melancong bagi mereka. Di bantainya selfie. Siap bawa kameraman Ustaz. Silakan. Allahu Akbar. Tanpa yang dirahmati Allah, seperti mana perbincangan kita di awal tadi, ingatlah Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, wa'adhin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Orang datang, kita ni seruan ni memang wa'adhin fin nas, serulah manusia. Asalnya Nabi Ibrahim yang mendapat
seruan ini. Ya. Kemudian disampaikan kepada umat ketika itu untuk menunaikan haji. Memang seruan ini adalah panggilan Allah Ta'ala. Tetapi kita kena ada usaha, Ustaz. Kalau kita tak daftar haji, maknanya kita tiada usaha. Ustaz, saya ni memang tak akan, saya tak mampu, Ustaz. Betul. Tapi takkan kita tak nak sekali pergi ke Mekah. Sebab Ustaz, bila kita berada di sana, sembahyang 100,000 pahala. Pahalanya 100,000 sekali. Dengan sembahyang sunat lagi, Ustaz. Dengan sembahyang sehari tu mau 1,000,000 pahala. Betul. Kalau 10 hari mau 10 juta. Kalau buat haji mau 40 juta, Ustaz. Ada satu pagi tu, saya habis sayang subuh tu, ajaklah jemaah saya tazkirah ringkas sikit lah dekat masjid di Masjidil Haram lah. Dia tak bilang ramai, Ustaz, sebab takut mengganggu kan. Betul. Jadi tiba-tiba ada jemaah Indonesia pun dengar sama. Dia jumpa saya lepas ceramah. Pak Ustaz tadi bilang, kalau kita sembahyang pahalanya ratusan ribu. Betul. Jadi Pak Ustaz, kalau kita balik Malaysia, Indonesia, pahala kita juta-juta. Betul. Jadi Pak Ustaz, kalau kita ada 10 juta pahala, kita hanya menegur arak sekali. Kan menegur arak tu satu dosa. 10 juta pahala. Kalau tolak satu dosa, ni kisah benar, Ustaz, wallahi, kita pulang dengan 9,999,999 pahala. Boleh masuk syurga enggak, Pak Ustaz? Pening, Ustaz. Saya waktu tu soalan paling besar, saya geram rasa aku nak cekik ni. Dia main kira matematik pula. Kalaulah kita masuk syurga Allah ni macam main kalkulator, senang and easy. Hari ni Ustaz buat majlis ilmu ni, penerbit kita berapa besar pahala dia? Allah. Ni yang cameraman yang depan kita ni, berjuta pahala kita tak tahu ni. Orang sedar atas program kita ni berapa pahala ni, besar pahala. Tapi tiba-tiba dia main kira kalkulator. Lepas ni aku buat dosa lah. Pergi clubbing lah. Apa salahnya? Tegur arak sekali buat satu dosa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak, tuan-puan, kita masuk syurga Allah kerana rahmat Allah Ta'ala. Redha dan rahmat Allah Ta'ala atas diri kita. Betul. Amalan-amalan kita betul ada banyaknya kurang, tetapi bukan itu pengukurnya. Jadi sebab itulah, tuan-puan, jangan jadikan tempat ini perlancongan. Jadikan tempat ini ibadah. Baru-baru ni Ustaz bersilat depan Masjid Nabawi. Memanglah betul zaman Nabi dulu mereka ada aktiviti lain. Ada aktiviti, betul. Tapi kita kena jaga adab-adab, hukum, peraturan di tanah haram itu, khususnya peraturan Arab Saudi. Betul. Kan? Yang menjaga, yang perlu kita jaga, wallahu alam. Baik Ustaz, kejap je lagi kita nak tahulah dari sudut sirah pula, bagaimana keadaan ketika Nabi SAW dan para sahabat menunaikan haji. Baik. Boleh Ustaz, ya? Baik. Nantikan selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Para penonton sekalian, perasan atau tidak, setiap hari pasti kita akan berhadapan dengan pelbagai isu yang mungkin bermain di fikiran kita, pelbagai persoalan. Bahkan ada juga masalah-masalah yang membelenggu fikiran kita. Jangan risau. Di sini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ada jawapannya, ada penyelesaiannya. Kekal tenang, insya-Allah. Dan hari ini para penonton sekalian, persoalan-persoalan, isu-isu berkaitan dengan haji dan juga umrah kita bawakan dalam topik kita, Haji Mabrur Umrah Maqbul. Dan kita bertuah kerana bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Hafiz Hanifah, ikon Meme Travel and Tours Sendirian Berhad. Saya nak ajak anda semua untuk bagi yang terlepas tadi, untuk dapatkan info berkaitan dengan pakej-pakej dan apa yang dibawakan oleh Meme Travel and Tours Sendirian Berhad. Anda boleh ke Facebook kami, iaitu page Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Kami ada kongsikan di sana info lanjut. Anda boleh hubungi dan kita yakinlah kejap lagi Ustaz kena kongsikan juga Ustaz laman sosial Ustaz, boleh insya-Allah, supaya lebih ramai dapat ke sana dan dapat info dengan lebih lanjut, insya-Allah. Baik Ustaz, bagus juga kalau kita bawakan soalan ni daripada Intan Zurina dulu sebelum kita tanyakan tentang sirah. Intan Zurina tanyakan, Mr. X banyak kali ke Tanah Suci. Ini bagi situasi Ustaz. Okey. Tetapi dia berasa sukar untuk menaja orang lain ke sana kerana dia juga tidak mahu melepaskan peluang beribadah berulang kali di Tanah Suci. Adakah Mr. X salah beranggapan begitu dan adakah ia juga satu ujian buatnya? Dia malas nak taja orang, Ustaz. Allah, terima kasih pada Puan Intan. Soalan yang baik ni. Ya. Memang banyak berlaku, khususnya jemaah kita lah, orang Malaysia ni. Pertama sekali kita kena faham bahawa harta kita bukan kita saja yang berhak padanya. Allah. Ada orang juga berhak atas harta kita.
Iaitulah kita mengeluarkan zakat 2.5%. Betul. Itu adalah yang wajib. Adapun yang lebih, macam kita satu large pizza. Lama dah tak makan pizza, Ustaz. Satu large pizza berapa slide Ustaz ni ada? Saya terlupa lah, lebih kurang kalau dia ada saiz-saiz dia, Ustaz. Ya, yang besar tu. Ustaz ni betul-betul saya macam ni, Ustaz tanya pasal makan ni, Ustaz. Tak sarapan 8 kita slide kan. mungkin. 8 slide. Bayangkan 8 slide ni, satu slide kita potong lagi 5. Potong lagi 5 kecil-kecil, jadi slide kecil. Jadi ada berapa slide semua? 8 darab 5, 40. Jadi ambil satu daripada 40, itulah 2.5%. Itu yang wajib. Yang 39 slide ni, itu harta tuan-puan. Tuan-puan nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli telefon, nak kahwin, silakan. Nak buat umrah, nak buat haji. Tetapi jangan lupa bersedekah. Ustaz, kenapa senyum, Ustaz? Betul lah, nak kahwin tadi. Kahwin lagi jangan cerita. Ni tengah live, Ustaz. Jangan main-main. Kan ada tak balik kita hari ni. Baik. Jadi itu harta kita, betul tuan-puan. Tapi bersedekah itu memberi impak yang besar. Alhamdulillah, Ustaz. Saya pengalaman, Alhamdulillah, macam saya sendiri, sekolah kami lah, kita dah menaja lebih kurang dekat hampir 100 orang, Ustaz. Masya Allah. Taja penuh buat umrah. Kita memang ada macam yang bersama dengan saya, yang kerja dengan saya kan, apabila cukup 10 tahun, umrah kita bagi percuma, Ustaz. Sebagai hadiah. Bagi hadiah. Percayalah tentang rezeki Allah. Saya, Ustaz, apabila kami bagi hadiah ni pada staf kan, Allah bagi limpahan rezeki lagi. Percayalah, jangan kedekut. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sesama sekali Allah berikan kebaikan kepada kita, melainkan kita menginfakkan apa yang kita suka. Betul. Khalid bin Al-Walid, dia berperang, Ustaz. Kita tahu dia mengalahkan tentera Islam dalam perang Uhud. Ketika mana dalam peperangan Tabuk, dia sedekah apa? Benda yang dia sayangi, iaitu alatan perang. Dia tak ada duit, tapi dengan pedangnya, dengan perisainya, benda yang dia sayang, Ustaz. Macam Ustaz, saya tengok ada 3 telefon dekat sini. Yang Ustaz paling sayang yang 3 kamera itulah yang Ustaz kena wakafkan, yang Ustaz kena sedekahkan. Jadi janganlah berkira-kira, percayalah rezeki Allah. Lebih-lebih lagi bab haji. Sebab haji ni keputusan para ulama muzakarah semua, kita menaja orang pergi haji lebih afdal daripada kita pergi sekali lagi. Tetapi kalau kita dah ke sana, jangan buat haji untuk kita, umrah kita je. Umrah ni dah buat tu, kita kali kedua pergi Hudaibiyah, niat pula badal umrah. Buat untuk orang lain, untuk mak ayah kita ibu yang dah tak ada. Ini tidak semua saya nak. Saya sebut dengan jemaah, apabila kita dah niat untuk mak ayah kita buat, kita pun dapat pahala kita yang sama. Two in one. Kalau kita buat untuk diri kita, mak ayah kita tak dapat. Jadi kefahaman itu salah. Kita kena baiki, dan ia benar, ia adalah satu ujian kepada Mr. X. Bertaubatlah Mr. X. Itu dia. Janganlah jadi kedekut sangat ya. Bila jumpa Cikgu Murni, baru dia bersedekah. Itu Haji Bakhil namanya. Okey, Ustaz, kita nak tahu juga dari sudut ilmu. Nabi SAW dan para sahabat, bagaimana keadaan mereka hebat dalam, orang kata apa, mewarnakan, menjadikan ibadah haji ni begitu hebat dan menjadi syiar buat Islam, Ustaz. Baik, kalau kita lihat dalam hadis Bukhari, hatta Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dia gambarkan ketika mana haji Hujjatul Wada, haji terakhir tu, manusia seluas mata memandang, tuan-puan. Masya Allah. Maknanya digambarkan dalam kitab ni lebih 140,000 yang datang min kulli fajjin amik, dia pelusuk dunia, datang semata-mata untuk menunaikan haji. Jadi apabila berada ramai di sana, dulu tak ada mikrofon, macam mana nak dengar? Nabi SAW berdiri berkhutbah, sahabat di satu ruang, di satu jarak, bangun pula berkhutbah untuk orang belakang. Masya Allah. Yang belakang pula berdiri lagi untuk beri khutbah pada orang belakang. Turut membantu. Turut. Ramailah, maknanya yang berkhutbah dengan Nabi, dia khutbah pula. Dia dengar Nabi sebut, sahabat Nabi pula berkhutbah, menyambung. Itu keadaan. Sebab seluas mata memandang, 10.2 km persegi bumi Arafah ni. Jadi agak besar. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika mana Nabi berkhutbah, Nabi sebut pun mula-mula, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, sehingga habis mentahmidkan syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi sebut apa? Wahai sekalian manusia, wahai orang beriman, aku tidak pasti adakah aku dapat bertemu dengan kalian pada tahun selepas ini atau tidak. Ketika itu digambarkan sahabat-sahabat Nabi menangis, Ustaz. Sebab seolah-olahnya rukun Islam yang 5 tu sudah selesai. Tidak ada lagi syariat-syariat yang baru. Sahabat-sahabat Nabi ketika itu menitiskan air mata. Sebab apa? Sebab itulah
kemuncak kepada ibadah seseorang. Melengkapkan rukun Islam yang kelima ni adalah satu keistimewaan yang Allah berikan bukan pada semua orang, tetapi mereka yang dipanggil menjadi duyufur rahman. Tuan-puan yang dirahmati Allah, ketika Nabi menyembelih korban, Ustaz, 100 ekor unta Nabi sembelih satu persatu. Sampai 63 Nabi berhenti. Nabi minta Sayyidina Ali, setengah riwayat mengatakan menyambung sembelihan itu, nak menunjukkan bahawa umur Nabi SAW tidak melebihi 63 tahun. Semuanya urusan, bahkan ayat-ayat yang akhir yang diturunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini Nabi SAW sebut firman Allah tengah turun tu, hari ini telah aku lengkapkan agama untuk kamu dan juga aku reda agama ini atas diriku dan dirimu. Jadi ianya telah melengkapkan. Jadi itulah suasana yang hebat. Sebab itu Nabi SAW membuat hujjatul wada', haji terakhir. Tapi sebelum Nabi berkhutbah, berhaji, Nabi SAW mengarahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pergi setahun sebelum membetulkan talbiah-talbiah orang-orang yang melakukan ibadah yang songsang, yang salah, Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, pelan tindakan kita, Ustaz, daripada sirah Nabi SAW dapat kita gambarkan bahawasanya begitu hebat dalam kita melengkapkan rukun itu sebagai seorang Islam. Jadi Ustaz, pelan tindakan kita, bagaimana kita boleh mendapat redha Allah, rahmat Allah apabila kita dapat berusaha menjadi duyufur rahman ataupun tetamu Allah ini? Silakan. Baik, Ustaz. 3 perkara, Ustaz, pelan tindakan. Pertama adalah istitaah, iaitulah kemampuan, kumpul duit, fizikal kita standby, makanan, kita berjogging. Orang yang nak pergi haji, bakal haji ni, dia dah kena biasa. Dia dah kena biasa berjalan, Ustaz. Dia dah kena jadi warm up daripada sekarang. Dah kena biasa. Bukan saja duit, bahkan kota, daftar haji siap-siap. Mereka yang tak dapat dah daftar, nak tunggu lama, boleh buat rayuan di apps Tijari, tabung haji, dan macam travel-travel, termasuklah kami di Mim Travel, bersedia kalau mereka yang ingin bersama dengan kami. Dan yang kedua, Ustaz, apa nak buat? Niat kita penting. Kita ke sana bukan melancong, kita sana mencari diri kita yang sebenar, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, khususnya tempat yang penuh keberkatan, yang penuh kerahmatan. Apabila kita di sana, apa kata para ulama? Kalaulah kita tidak mampu berubah ketika berada di Mekah Madinah, maka tidak ada tempat lain yang mampu mengubah diri kita. Kalaulah di Mekah dan di Madinah ini tidak mampu mengubah diri kita menjadi insan yang lebih baik dan bertakwa, maka mustahil dan sukar kita nak cari diri kita di tempat-tempat lain. Dan akhir sekali, kepada diri saya dan kepada semua alumni haji, ingatlah anda adalah duta-duta yang pernah menunaikan haji. Di depan nama anda orang panggil dengan haji dan hajah. Menjagalah kepribadian, akhlak, maruah kita, khususnya aurat kita, muamalat kita, terus berjemaah di Masjid Surau. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah Ustaz, untuk memberkati program kita pada hari ini, insya-Allah kita minta Ustaz untuk doakan, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hajjana hajjan مبرورا اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Sya'ban yang mulia ini berkatilah kami dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami belum pernah menjejakkan kaki ke tanah haram. Ramai di kalangan masyarakat di luar sana, ya Allah, kasihanilah mereka, ya Allah. Berilah mereka kemampuan, ya Allah, untuk melengkapkan rukun Islam yang kelima, sekurang-kurangnya dapat menunaikan umrah ke Baitullahil Haram. Kasihanilah keluarga-keluarga kami, ya Allah, di kalangan kami yang belum lagi menjejakkan kaki untuk mendekatkan diri padamu. Dosa yang dibawa walaupun sebesar gunung ganang, dosa yang dibawa walaupun buih di lautan, walaupun butiran titisan hujan yang turun ketika menunaikan haji, akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana bayi yang baru lahir, kain putih, tidak ada satu pun titik hitam. Ya Rahman ya Rahim, berkatilah hidup kami, rezeki kami, ya Allah. Mudah-mudahan kami mengekalkan kemabruran haji kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan kami mengekalkan kemakbulan umrah kami, ya Allah. Amin. Kuatkanlah kami istiqamah dalam ibadah, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Hafiz Hanifah yang merupakan ikon meme travel and tours kerana sudi bersama dengan kami Ustaz pada pagi ini, yang mana Ustaz telah kongsikan ilmu berkaitan dengan haji mabrur, umrah makbul. Dan kita nak ambil kesempatan ni Ustaz kepada anda semua yang telah terpilih sebagai Duyufur Rahman, lakukan persediaan, banyakkan ilmu, boleh berjumpa sendiri dengan Ustaz sendiri pun tak ada masalah, dapatkan ilmu, kontak boleh hubungi, terutamanya kalau tengok di tertera di kaca TV nanti iaitu Meme Travel and Tours, anda boleh dapatkan info dengan lebih lanjut insya-Allah. Dan kami ada kongsikan juga info di sana di laman sosial kami, Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Mudah-mudahan ibadah yang anda bakal lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara total dan menjadi saksi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz, kita bersama lagi masa depan ya. Baiklah para penonton sekalian, gembira seorang ini apabila dijemput oleh pemerintah ke istananya. Tetapi lagi gembira bagi mereka yang dijemput untuk ke rumah penciptanya, iaitu sebagai Duyufur Rahman. Tahniah kepada Duyufur Rahman dan bakal Duyufur Rahman. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.